Arab bawa simpanan 10,000. Wife Arab pun tak tahu waktu tu. Dia pun tak tahu dia yang ni, dia arsi Arab ni dah ambil semua simpanan ni. Sekarang tahu tak? Assalamualaikum good people. Welcome back to Ashraf channel. Guys, minggu lepas kita ada borak pasal industri pelakonan. Apa lakonan? Industri lakonan kan? Kita ada cerita pasal ini, pasal itu. Minggu ni kita down sikit lah. Kita ke bawah sikit. Kita nak cerita pasal TikTok. Ini kita tak payah kenalkan lah TikTokers ni. Siapa je tak kenal? Our Mr. Arab. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Waalaikumsalam. Bang, terima kasih bang datang hari ni. Kita nak berkongsi sikit pasal TikTok ni. Boleh. Mungkin kita ni boleh katakan muka baru bang. Betul. Kan? Abang mu baru 2 tahun ada? Tak sampai. Tak sampai, setahun lebih. Setahun setengah. Baru jugalah kan. Tapi kita setuju yang TikTok ni dia punya audience luas. Abang pun saya rasa TikTok abang konten ada sampai Indonesia tak silap saya kan. So mungkin cabaran dia banyak. Kita nak cerita sekejap lagi. Tapi bukan kita nak cerita pasal macam mana abang buat. No. Tapi kita nak kupas pasal family. Sebab abang terkenal dengan adik-beradik, saudara mara yang juga buat TikTok. Kita nak cerita sekejap lagi. Okay guys, kita nak kupas banyak dengan Abang Arab. So korang stay tune sampai ujung video. Mungkin korang akan dapat sesuatu bang. Kita nak share insyaAllah. Kita layan intro dulu. Kita akan cerita dengan Abang Arab sekejap lagi. Let's roll it. Okay, kita tertarik pada pasal abang pernah cerita dengan saya pasal mak abang sendiri merupakan, boleh saya kata, content creator juga dalam bidang lain, masakan. Yes. Masakan yang mungkin dia share berbagai resepi. And abang pun ada cerita pasal produk cili. Betul. Yang dia nak buat. Macam mana dia macam benda tu dah nak ujung benda tu dah nak produce kan abang cakap kan. So dia terus switch ke arah for you. You rasa macam mana time tu? Okay, mulanya memang dia yang suara berjual. Sebab hari pertama, kedua, masuk hari ketiga dah makin banyak pertanyaan yang tanya. Nak dapatkan kat mana, nak dapatkan di mana. Okay. So dia yang putuskan untuk stop dan Husni teruskan benda yang baik ni. Sebab apa? Sebab kau daripada dulu aku suruh kau jual barangan sunnah tapi kau tak nak jual hari. Jadi asbab saja viral. So ada peluang kat situ untuk kau buat apa yang minat. I see. So dia tak cakap banyak waktu tu. Hari ketiga tu Arab tak cakap banyak. Duit simpanan waktu tu ada 10,000. Itulah duit yang ada. Tak ada orang tahu waktu tu. Duit tu juga Arab ambil. Hari ketiga tu Arab pergi KL, pergi beli barangan bakhur. Okay. Memang laju. Bila kita nak buat bisnes kan kena seta whatever kan. Sebab mungkin atas pengalaman 14 tahun Arab. So mungkin disebabkan pengalaman tu lah yang membuatkan Arab boleh develop perniagaan tu dalam masa 3 hari saja. So mungkin orang yang tiba-tiba dia bukan businessman, tiba-tiba dia nak buat dalam masa 3 hari, agak serabut susah sikit lah, serabut sikit, tak tahu flow dia nak macam ke mana kan. So kita actually semua dah tahu dah. So once bila kita dah nampak je benda ni, hari ketiga tu Arab pergi KL. Arab bawa simpanan 10,000. Wife Arab pun tak tahu waktu tu. Dia pun tak tahu dia yang ni, dia arsi Arab ni dah ambil semua simpanan ni. Sekarang tahu tak? Tahu dah. Sebab takut video ni keluar dia tengok. Okay. So Arab letak satu keyakinan dekat situ. Okay. Sebab ambil macam yalah dengan kuasa viral waktu tu. So alhamdulillah, mungkin lepas Arab jual hari ketiga tu, Arab keluarkan Arab jual dalam TikTok. Okay. So alhamdulillah ramai yang dapat amalkan dan rupanya ramai kat Malaysia tak tahu tentang bakhur ni. Tapi banyak halangan juga. Okay. Halangan ni banyak video kena ban. Asap? Sebab asap? Bukan sebab asap, sebab orang report. Dia ingat barang betul lah, macam syirik ke, macam khurafat, macam kemenyan, bakal panggil jin, asap makanan jin. So kita nak marah dia orang tak boleh. Sebab apa? Sebab pemahaman tak sampai. So sebenarnya tanggungjawab siapa? Tanggungjawab kita sebenarnya untuk bagi menyampaikan ilmu. So daripada situ Arab start bagi informasi tentang kebaikan bakhur. Alhamdulillah lama kelamaan orang dapat terima. Orang terima dengan, sebab benda ni melibatkan adat. Melibatkan culture orang Arab. Betul lah tu. Tapi saya tertarik dengan abang cakap pasal penerimaan orang. Kan? Of course kita tahu benda tu sunnah. Sebab macam abang cakap, benda tu memang ada dalam rumah. Benda tu dalam rumah. So saya rasa abang dah tahu apa benda tu. Untuk orang mungkin benda ni benda yang baru. Dan benda ni nak katakan rezeki. Benda ni sampai kepada seseorang yang berwajah Arab. Kan? Dekat situ pun menjadikan salah satu, orang kata apa, daya penarik yang sangat-sangat hebat sebenarnya kan. That's why
orang agak terkejut bang. Betul. Kan, adakah benda ni sebab mungkinlah sebelum-sebelum ni dia orang tengok dalam filem kemian and all that. Bila datang bahur ni bakar arang. Ada wangi pula. Lebih kurang pula ada dia punya apa ni, dia punya rumah. Bekas dia tu. Rumah dia, bekas dia, and ada pewangi dia. Dia agak tak tahu lah. Bagi saya masa saya first tengok konten Arab pun jujurnya macam benda ni untuk apa kan. Tapi after that Arab dah kongsikan okay, arang ini lebih elok, pewangi ni untuk ini, wangi dia macam mana. So mungkin orang lebih educate dan terbuka kan. Betul. Alright. So okay, kita nak cerita pasal saya bang dekat abang abang Arab ni. Okay, abang dikenali sebagai Arab atau nama sebenar Hosni Mubarak, right? Yes. And ada lagi another Mubarak family dalam TikTok ni sebenarnya. Betul. Yang mungkin tak tahu, selain abang Hosni ada abang Hamdan, yes, ada akak Hanan. Betul. Tiga-tiga ni adik-beradik. Referee tu siapa? Sepupu. Nasib baik bukan adik-beradik. Bukan adik-beradik juga. Okay. Referee tu saya ingat kawan mula-mula. Tak. Lepas tu masa dia kahwin saya nampak okay. Ada pertalian lah dekat situ. Okay, saya nak cerita pasal saya gelarkan ni sebagai Mubarak family. Okay. Macam mana bang situation like dalam satu rumah ataupun bila korang berkumpul, korang buat konten dengan Hamdan memasak, abang mungkin live pasal bahur, Kak Hanan dengan konten dia. How that situation? Sebab saya pernah nak rasa macam tu, but sampai sekarang belum lagi lah kan. Mungkin abang boleh share dengan kita orang. Okay, firstly adalah satu benda yang baru sebenarnya dalam kehidupan Arab sendiri and the family. Sebab sebelum ni tak pernah pun involve dalam bahagian influencer, kan orang kenal. Memang sebab Arab pun adalah orang introvert. So memang tak apa suka lah. Tapi bila dah jadi viral macam ni, bila adik pun dah viral, Hanan pun dah viral. So bila kita bersama ni kat tempat mana-mana, dia jadi satu tumpuan lah. Jadi satu tumpuan, dan dekat situ lah kadang-kadangnya sebab kita sebelum ni tak pernah rasa benda ni kan. So kadang-kadang about privacy betul. Kadang-kadang kita duduk family, ada yang datang ambil gambar bagai semua. So mula-mula kita agak macam awkward juga. Tapi dalam kelamaan kita pun kena faham yang mana ni adalah jalan influencer. Yes, ini yang kita kena korbankan. Yes, tapi dalam banyak tiga orang ni, yang paling selalu berlaku masalah, bukan masalah lah, orang salah faham adalah saya dengan Hamdan. Sebab tu saya buat konten TikTok tu, kan, buang kan. Masih lagi ramai yang confuse sebenarnya. Saya ingat kan benda ni dah selesai dah tahun lepas, saya dah terangkan. Ada masih lagi yang mungkin ada yang nak kacau saya, tapi ada yang masih lagi tak, mesti confuse lagi. Mungkin jumpa abang panggil abang Hamdan macam tu. Ke panggil bismillah. Ada yang datang bismillah. Bang, bismillah bang. Ada yang bang minta resepi bang. So cakap salah orang ni bro. So dia macam kadang Arab layan je. So tak nak malu kan. So Arab layan je. Okay, bismillah. Okay. So macam Hamdan pernah lah orang tanya pasal bahur. Hamdan tak pula. Oi. Macam tu pula. Hamdan pernah, tapi jarang. Tak sekerap macam mana Arab terima. So kadang-kadang Hamdan dapat juga orang datang minta bahur, nak ada ejen bahur. Hamdan kata tak ada ejen bahur, tak ada ejen chili sauce saja. Sebab dia bagian masakan kan. So itulah bila satu pengalaman barulah untuk kita adik-beradik semua menjadi influencer kat Malaysia dalam platform TikTok. Okay. Alright bang, kalau macam kat rumah shooting time, adakah korang pernah kat bawah tengah masak, kat atas tengah live, dekat belakang tengah ni? Okay, biasanya macam Hamdan kalau buat dia punya konten masak tu, kita orang tak boleh buat apa-apa. Dia seorang dia perlukan senyap. Okay. Dia perlukan senyap. So Arab pula banyak buat konten dekat kedai, Hanan pun banyak buat konten dekat kedai. So selalunya kalau bila kita kolaborasi baru kita akan buat konten bersama. I see. Ada tak macam duduk sama-sama borak pasal idea? Ada. Tapi kadang-kadang borak-borak tapi tak execute. Jadi macam tu je. Kau aku lah. Macam tu lah. Okay, faham. Tapi benda ni menariknya sebab itu adalah orang yang paling dekat dengan kita bang. Betul. I mean adik-beradik. And benda ni pulangan kepada yelah family lah sebenarnya kan. Best adik-beradik semua jadi influencer ni. Best. Saya rasa macam benda ni satu benda yang menarik lah untuk kita kan. Bila macam saya baru kenal Akak Hanan, Abang Arab dengan Abang Hamdan ni kita memang tahu kan, dengan korang punya keunikan sendiri. Satu lagi diorang muka Arab. Hello. Senang diterima. Okay, alright. So pasal Umi tadi mak ke Umi kan? Okay. Macam mana penerimaan dia bila anak dia dah jadi influencer pula? Dia suka lah. Dia suka sebab kita pun baik buat konten-konten yang tak membuatkan
sebab tu Arab sekarang cakap kita buat content ni, kita kena make sure content kita ni yang good. Sebab kadang-kadang dia akan mengefekkan family juga. Betul. So selalu Umi pun selalu cakap kan, kalau nak buat benda tu buat baik betul-betul. Kan jangan sampai buat sesuatu benda yang boleh memalukan keluarga. Kita bagi manfaat kat orang. Bagi manfaat kat orang. So kita pun ambil tahu jugalah apa yang dia cakap kan. So alhamdulillah dia pun happy kan. Dia suka anak dia popular kan, tiga-tiga popular. So dia pun happy, dia pun tumpang. Dan terima kasih juga pada Umi lah, sebab mungkin tanpa dia punya resepi dia tu, dapur CR dia tu, mungkin kita orang pun tak jadi influencer. Mungkin darah tu abang. Mungkin darah influencer tu datang pada Umi lah. Boleh jadi kan. Okay, alright. So bang, so lepas kita abang dah jadi from no one, boleh saya cakap no one, mungkin abang aktif daripada segi business kan, sebelum ni, daripada no one being someone yang kita kata lebih mendapat perhatian dalam bidang-bidang social media ni, abang ada rasa tak beberapa perubahan dalam diri abang? Macam kita cakap tadi pasal privacy kan. Betul. Mungkin sekarang abang dulu abang introvert, sekarang lebih terbuka. Banyak sebenarnya benda yang merubah kehidupan Arab sendiri dari segi diri sendiri. Sebab untuk pengetahuan, Arab ni adalah orang yang baran. Arab ni kita baran macam mana? Baran tu macam mana? Sikit-sikit bagi sikit situasi. Tak boleh dicuit macam mana? Dia tak boleh lapar. Bila dia lapar dia marah. So jangan kacau. So kacau dia boleh jadi hal. Dia boleh hal dan agak bengis juga dulu. So siapa yang kenal Arab tahulah siapa Arab dulu. Abang susah nak senyum ke dulu? Agak jugalah. Agak juga. So bila dah masuk dalam dunia TikTok, Arab kita pun nak bagi impact yang baik. Betul. Dalam positif. TikTok. Sebab benda ni ramai menonton. Ada budak-budak menonton, ada orang tua, ramai golongan lapisan yang melihat. So kita kena menjadi contoh yang baik. Betul. So dalam masa yang sama, bila Arab cuba praktikkan dalam kehidupan Arab yang reality, kan bila orang horn, kan dulu kita boleh buka pintu. Pergi. Boleh pergi. Kan, tapi hari ni bila fasa selama setahun setengah ni berlaku, Arab cuba behave. Bila benda tu berlaku, sini relax ni. Ni ada rekod nanti. Tak pasal-pasal nanti. Tapi dalam masa yang tak sama, dalam masa benda tu berlaku benda tu secara tak langsung dia jadi macam sebati. So kadang-kadang orang horn sekarang macam lantak lah. Kau nak bising kan, kau nak apa. Kalau dulu tak. Kalau waiter datang lambat apa kan, tak apalah, biarkanlah. Orang lain pun ada yang tak dapat. Mungkin hari kita banyak benda yang Arab belajar dari segi berfikir. Kan, mungkin hari ni kita lambat, mungkin lain kali kita boleh cepat pula. So Usnuzon. Dulu tak fikir. Dulu mesti melenting. Is it bang, content ni ataupun personality ni, boleh saya kata dia mematangkan diri Arab sendiri? Dia mematangkan diri dari segi berfikir dan juga watak dan juga kita punya tindakan. Kan, jadi kat situ Arab banyak belajar sebenarnya. Dalam masa yang secara tak langsung secara tak langsung lama-lama kita ni jadi orang yang tenang. Faham. Sebab kita kena behave lah. Kalau apa-apa, kalau kita mengamuk ke apa, tiba-tiba orang rekod viral. Memang kita buat sebab tu. Kalau kita nak buat sesuatu, nak mengubah diri kita, kena mula dengan paksa dulu. Betul. Mungkin tak ikhlas kita tadi tu yang sabar kan. Orang kita nak keluar sabar, nanti orang ambil gambar. Padahal hati niat ni memang nak datang, nak pergi je. Tapi disebabkan paksa diri tu, lama kelamaan dia jadi kebiasaan. Faham. Dan dia membentuk diri kita tu. Untuk jadi lebih baik, apa salahnya? Jadi yang lebih baik apa salahnya kita paksa diri kita. Betul. Kalau buat jahat tak perlu paksa pun. Betul. Kadang-kadang orang ni bukan nak kata apa bang. Kalau kata macam alah nak jadi baik, aku pun kerti. 1000 orang suruh kita jadi baik, belum tentu lagi kita nak jadi baik, sebab diri kita tak nak jadi lebih baik. Betul. Kan? Okey bang. Abang cerita pasal tak ikhlas tadi. Orang akan cakap kita ni like macam influencer, dia ni lebih kepada nak jaga nama. Betul. Instead of like macam being fake depan aku kata apa, society. Maksudnya macam kita kan, abang kata abang baran, tapi abang fake kan diri abang untuk jadi lebih tenang. Sebab takut abang punya mungkin orang kata apa, popularity ataupun diusik dan sebagainya. But for me itu mula-mula dulu kan bang. Kan lama-lama kita dah dia jadi biasa. Benda tu dah macam kita membentuk diri kita menjadi orang yang lebih baik. Kita bukan takut nak viral, bukan. Sebab benda ni kan nak viral bila-bila je boleh jadi asbab untuk viral kan. Tapi sebenarnya kita kena bijak kat situ. Adakah kita nak masih lagi macam dulu ataupun kita dah ada satu platform yang ni tu Allah dah bagi dah ni. Allah dah bagi dah ni. So in the same time kita tak perasan ni yang bila kita fake ni di awal tu kita rasa macam lama kelamaan dia membentuk diri kita. Become a real lah. Jadi real. Jadi macam bila jumpa orang kita senyum.
Kan bila kita kalau dulu mungkin bengis. Kan tapi mungkin kisah ni tak ramai orang tahu. Kisah ni tak cerita sangat dalam live Arab. Yang mungkin tahu tu tahulah. Mungkin tahulah mungkin dari segi among the family, kawan semua tahu kan, tengok Arab dah tenang. Kan sampai kawan Arab pun cakap, kau ni tenang sekarang tapi itulah sepatutnya seorang manusia berperwatakan seperti itu. Sepatutnya. So anything masalah yang berlaku dalam kehidupan kita boleh tempuh dengan tenang. Wow, betul. Dan itu juga diajar oleh Nabi kita sebenarnya. Apa-apa pun relax. Jangan dulu. Marah. Emosi tu letak belakang dulu kan. Betul. Apa-apa harus relax dulu, tenang dulu, baru kita buat. Betul. Somehow bang, macam saya katalah kan, sebab yelah, kita bukan nak kata apa. Saya faham orang-orang yang dikenali, macam seperti Abang Arab. Saya pun sekali lah senang cerita kan. Kita dikenali oleh masyarakat. Dan bila kita dipegang ataupun dicop sebagai influencer, berat sebenarnya tanggungjawab. It's not like a title untuk dibanggakan sebenarnya kan. And influencer tu pun orang yang bagi. Betul. Bukan kita like aku influencer. Aku influencer tak ada. Tu orang yang bagi. And then bila dibagi tu bukan saja-saja. Kita dipilih pun atas dasar usaha. Betul. Dan ada sebab kenapa Allah pilih kita. Ada sebab. Kan? Pasti ya. Ada hikmah dia lah kat situ. Sampai orang pun sendiri cakap Abang Arab dah lain. Saya baru nak tanya sebenarnya, ada tak orang yang cakap Arab dah lain sekarang, tak macam dulu Ada selalu yang betul-betul rapat lah yang kawan-kawan kan, yang family. Sebab tapi Arab pun sebenarnya pun lagi-lagi dah macam ni. Jadi influencer dah jarang keluar sebenarnya. Dah jarang keluar sebenarnya. Sebab apa? Sebab ada perlukan masa untuk content live semua, everything semua, dan ada masa untuk diri sendiri juga. So jarang sikit keluar sekarang ni. Okay bang, satu soalan pasal personality ni. Ini last sebelum kita ke arah yang lain. Family. Abang dah berkahwin, dah ada anak dan sebagainya. Menjadi seorang bapa yang juga merupakan seorang influencer. Saya nak kena belajar ni bang. Mana tahu saya dah kahwin nanti kan. Fans lah bang, fans. Ada tak yang gatal-gatal tackle Abang Arab? Ada kan? Ada. Walaupun akak tu dah hello dah, dia tahu dia tak boleh fight akak tu, tapi dia try agak abang. So macam mana bang? Macam mana? Bila kantoi dengan akak ke? Mungkin abang tak lah. Maksud saya akak yang baca benda tu. Dia memang baca lah. Dia memang baca. Saya nak tahu yang tu. Sebab perempuan ni dia akan ambil tahu, dia suka ambil tahu. Suami dia kan. So bila dia suka baca komen. Dia suka baca komen kadang-kadang, dah kahwin ke belum? Tanya Arab kan. Ada yang kata elok lah bagai semua kan. So kadang-kadang dia cakap dia tak serius pun dalam bab tu, sebab dia tahu kita. Ada dia kata suka lah tu. Dia main macam tu lah. Mungkin kalau baru kahwin mungkin jadi isu. Tapi bila after 5 years kita kahwin kan, benda tu sebenarnya dah jadi matang lah dalam kita punya hubungan kan. So benda tu berlaku. Memang berlaku. So macam mana Abang Arab handle benda tu? Kalau cakap dia senang je kan. Kalau aku nak jadi jahat, malam ni aku boleh jadi jahat. Tapi aku tak memilih untuk jalan tu. Sebab once aku dah pilih kau, itulah satu-satunya kau. Sebab kita dulu nakal. Kan? Kita tahu siapa kita. Kita tahu siapa diri kita kan. So kau pun tahu siapa diri aku. So kita kahwin lagi pun atas kepercayaan. Atas kepercayaan antara aku dan kau. So benda ni semua tolak tepi. Ada yang propose nak kahwin pun ada. Ada juga. Serius lah. So orang cakap kan dia nampak ni. Ada kadang-kadang tak cakap kan dia nampak ni. Orang propose tau. Orang kata kalau kedai dah tambah 2, tambahlah bini lagi 1. Kan. So kita masukkan dan keluar kiri je lah. Yelah. Kan. Benda ni hiburan untuk kita balik. Hiburan untuk kita. So buat apa? Kita kena berfikiran matang dalam menangani masalah. Dengar perempuan-perempuan sekalian. Tak adalah gurau-gurau. Okey bang, mungkin sedikit nasihat untuk mungkin isteri yang macam kita tadi abang ada touch pasal baru berkahwin mungkin akan ada masalah. Mungkin abang boleh bagi sikit pesanan mungkin untuk orang-orang yang mungkin baru berkahwin dan dia ada rezeki. Untuk TikTok ni kan dibagi semua kan. Semua orang boleh viral. Betul. So mungkin kita boleh jadikan a jealousy ni, kalau kita matangkan sikit, dia boleh jadi something yang lebih big. Betul. So mungkin abang ada. So salah satu contoh yang Arab boleh bagi adalah Hamdan lah. Hamdan dengan referee. Hamdan dan referee. Dua-dua baru kahwin. Baru kahwin. Hamdan lagi baru kahwin kan. So dua-dua pun ada, alhamdulillah Allah Taala bagi satu rupa yang elok. So kat situ pun ujian sebenarnya. Betul. So Arab selalu cakap dengan orang. So apa yang Arab nak nasihatkan kepada yang ada dekat luar sana, seperti apa yang Arab nasihat dekat adik Arab sendiri. Kan apa-apa pun benda ni semua adalah benda yang mendatangi.
adalah ujian yang Allah Ta'ala bagi kita juga ni. Kita baru tiba-tiba ada perempuan yang cantik, perempuan yang ni macam benda boleh berlaku. Lebih elok daripada isteri lebih lah. Lebih elok daripada isteri lah. Macam-macam godaan ada sebagai satu ujian. So sebenarnya kita lah yang kontrol benda tu. So kalau kita yang tak buka pintu tu, benda tu masuk, so benda tu tak jadi. So tepuk sebelah tangan tak guna. So apa-apa pun kena kawal. Sebab temptation kat luar as a influencer tu tinggi dia punya pengaruh temptation dia tu. So kita yang kena kontrol. Kena kontrol. Kadang-kadang manusia ni bila dia popular ni, dia diuji dengan lupa daratan. Itu biasa. Kan ada yang gatal. Lebih tambah gatal pula lagi. Dan sebagainya lah. Dan sebagainya. Betul. So benda-benda macam tu lah kita kena sentiasa balik siapa diri kita ni. Betul. Kita kena sedar lah. Kena sedar daripada mana kita bermula kan. Jangan cari masalah. Baru nak cari masalah lagi dah kahwin. Kan tiba-tiba pandang macam Arab punya contoh kita lelaki ada nafsu, betul tak? Betul. Kan, kadang-kadang dan itu je nafsu kita. Itu nafsu kita, betul. So kadang-kadang benda tu nafsu tu adalah ujian untuk kita. So tapi bila benda tu terkena kat kita, apa kita perlu buat? Kita kena berfikirlah. Kan macam mana, adakah aku nak menconteng arang kat muka family aku, mak mentua aku, mak aku, family among the family, adakah pernah boleh lukakan hati? So benda-benda tu sebenarnya kena ambil tahu. Jangan ikut diri sendiri je. Besar impact dia. Jangan ikut diri sendiri je. Aku nafsu aku, tapi tu tak fikir ke hati-hati orang lain. Yes. Kalau terluka anak macam mana bagai semua, so kena berfikiran matang dan waras. Itu paling penting lah sebenarnya. Okey abang. Oi dahsyat. Saya dah ready nak kahwin. Boleh kahwin dah. Terus nampak tu. Okey bang. Kita dah cerita pasal family. Kita dah cerita pasal banyak yang kita cerita pasal family dan diri abang sendirilah. Okey bang, tadi abang ada sebut pasal 14 tahun dalam bidang bisnes. 13 tahun abang sebagai seorang businessman biasa. Betul. Biasa, saya boleh cakap biasa lah kan. Orang-orang biasa lah yang buat bisnes. Setahun setengah abang jadi seorang businessman yang ada link as a influencer. Apa perbezaan terbesar dia? Perbezaan terbesar dia adalah cara perniagaan tu dijalankan. Kalau selama 13 tahun sebelum ni, Ara tak pernah bersentuh dalam perniagaan online. Semuanya offline. Sebab Ara bermula daripada pasar malam. So daripada pasar malam ada buka kedai bagai semua. So semua adalah offline punya platform. Dan once bila masuk dalam dunia online, baru Ara sedar di mana perniagaan online ni adalah future. Di mana perniagaan online ni dikaitkan dengan platform TikTok lah, media sosial lah. Sebab itulah platform yang membawa trafik ke dalam online. Betul. So TikTok tu siapa? TikTok tu adalah as a self branding. So dalam masa yang sama, bila video ni viral, Arab viral kat dalam Malaysia punya market. So di waktu itulah baru Arab nampak, mudahnya berniaga dalam online. Sebab once bila kita berniaga kat offline, kita hanya boleh menjual di sekitar tu, kawasan tu saja. Dia tak kembang. So berbalik kepada hari yang waktu viral hari ketiga tu, hari ketiga yang hari pertama Arab berniaga start jual bakhur tu. So kat situ yang Arab sedar, ya Allah, perniagaan online. Sebab waktu tu Webil order keluar. So order tu keluar, ada lagi video tu Arab simpan 1.5 minit keluar. Dan malam tu juga Arab balik modal. Arab pagi tu Arab beli barang, malam tu balik modal. 10,000 tu tadi. 10,000 tu. Allahu Akbar. Arab balik modal malam tu juga pukul 11. So waktu Webil tu keluar, Arab nampak daripada Kedah, Perak, Terengganu, Singapura. So dekat situ baru terbuka yang ni online ni adalah satu platform perniagaan yang feature. So dekat situ daripada start tu lah Arab involve dalam anything info tentang ilmu tentang online, digital semua Arab dah start lah. So boleh saya kata tak kalau online ni lebih senang jual? Online lebih senang jual lagi, cuma cara nak menjual tu macam mana. I see. Kita boleh jual semua produk apa tak kisah, tapi the key is macam mana kita nak jual produk tu. So macam saya harap macam mana nak jual wangian. Wangian. Orang tak boleh bau wangian. Yes. So macam mana kita nak yakin orang? Macam nak yakinkan orang dalam live orang tak boleh bau wangian tu. So kita kena adalah cara-cara macam mana kita nak memberi persona, kan, macam mana kita nak bagi adrenalin dalam live tu. Betul. So benda-benda macam tu semua daripada pengalaman juga. Itu teknik lah sebenarnya. Itu teknik lah. Kan, yang di mana orang kena take note lah. Is it daripada diorang ingat macam live cakap je, tapi tak sebenarnya. Banyak benda yang sebenarnya kena ambil, ada point dia. Untuk orang yang mungkin tak pernah ada ilmu dalam bisnes, mungkin ilmu dia ilmu pasar lah saya boleh cakap, ilmu tangkap-tangkap je kan. Untuk dalam
untuk dia masuk terus ke bidang, contoh dia dah popular sekarang. Okay. And then dia kata macam okay, aku dah buka business. Is it that easy bang? It's not easy yang macam mana kita fikirkan. So berniaga ni bukan hanya menjual dapat produk ni, berapa jual modal, jual untung sekian, bukan. Banyak sebenarnya benda yang nak kena ambil tahu. Okay. Dan lagi-lagi bila apa nyawa itu kita dalam buat perniagaan. Okay. Itu the key sebenarnya. Okay. Itu the key. Adakah untuk kaya? Adakah untuk kaya semata-mata? Adakah untuk apa? Adakah untuk diri sendiri? Berbalik-balik nama itu kita. Okay. Arab cakap hari ini sebab saya dah tempuh 14 tahun dalam dunia perniagaan dan dah rugi ratusan ribu. Allah. Jadi kat situ kita belajar sebenarnya apa niat kita dalam perniagaan ni. Jatuh bangun tu biasa. Jatuh bangun tu biasa. Sebab dalam bagi Arab ada orang kata, Arab kau tak ni ke, tak penat ke gagal? Cakap dalam hidup aku tak pernah ada rasa gagal. Betul. Tak pernah wujudnya kegagalan dalam kehidupan aku. Sebab bagi Arab, gagal yang orang anggap gagal tu sebenarnya itu fasa. Yes, betul. Itu fasa untuk kita kejar kejayaan, menuju kejayaan, insya-Allah. Orang yang penat gagal adalah orang yang gagal. Yes. Kan? Orang yang tak serik dengan gagal adalah orang yang tengah mencari kejayaan. Tengah mengejar kejayaan. Dan itu sebenarnya satu fasa perjalanan saja. So benda-benda macam itulah happen dalam perniagaan Arab online ni. So far alhamdulillah daripada start viral tu sampailah hari ni kita masih sustain lagi dalam segmen fragrance, dalam bidang wangian. Dan staff pun alhamdulillah makin hari makin. Dan alhamdulillah datang Cawangan bang Datang Cawangan. Kedai. Cawangan kedai. Jangan keliru Jangan salah faham. Jangan salah faham. Tak risau. Kita bagi tahu kedai. Okay. So memang banyaklah bang perbezaan mungkin dari segi ilmu dan sebagainya juga, penambahan ilmu dan sales. Oh itu tak payah cakap lah. Sebab apa? Sebab online kan. Berapa kali bang? Kalau maksudnya daripada 13 tahun tu kan, adakah ini angka yang pertama? Ini angka pertama yang paling besar sekali dapat. Dalam perniagaan ni paling besar sekali. Dan tak pernah Arab tak keluarkan duit untuk marketing. Selama setahun setengah Arab buat perniagaan online dalam platform TikTok, Arab tak keluarkan 1 sen pun duit marketing. Live je. FIP, konten dan sebagainya lah. So abang sendirilah. Ya, saya sendirilah. Okay. So saya ni walaupun saya seorang businessman, tapi in the same time ada gifted as a creativity dalam nak buat video. Bercakap, menyampaikan dan sebagainya. Content creator lah. Mungkin ada betul. Orang businessman tapi dia bukan content creator. Ada orang content creator tapi dia bukan business minded. Betul. So kat situ alhamdulillah Arab ada dua-dua. So bila Arab ada dua-dua, Arab dapat menjimatkan kos dari segi marketing. Sangat banyak bang. Sangat banyak. 1 sen tak keluar. Itu lah. So everything memang zero, memang organic marketing. Dahsyat. So kat situ kalau Arab selalu jumpa dengan suatu lahirnya Hamdan, Hanan, yes, Refli Kampung. Sebab Arab yang guide diorang suruh kenapa perlu bayar kalau kenapa kita tak buat sendiri. Yes. Semua benda depan mata dah. Handphone, ambil handphone. Tekan on. Kalau rasa malu, pecahkan masalah tu. Yes. Tempuh benda tu, atasi masalah tu macam mana. So cara Arab introvert, Arab tak, dulu Arab buat live 2 minit off. Dulu Arab buat live 2 minit je off. Sebab kita tak pernah tak pernah buat live. Ada gemuruh tu kan. Yes, tapi macam mana untuk atasi masalah tu? Training. Yalah. So training dekat kedai dengan customer, cara cakap dengan customer macam mana, dekat depan cermin macam mana. Sebab bagi Arab, kalau Arab tak bantu diri Arab, siapa lagi? Kan? Ada kena keluar duit lah marketing. Betul. Nak rugi kat situ ke nak buang malu? Baik kita bantu diri kita. Kita pun dapat improvise kita, develop kita diri kita, betul tak? Saya pernah dengar ada seorang berkata dengan saya lah, malu ni 4 huruf je. Tapi kenapa kita takut sangat? Betul. Nama kita pun lagi panjang daripada perkataan malu tu. So kita kenapa nak agungkan perkataan tu sendiri kan? Yalah, mungkin pilihan masing-masing, tapi fikir sendirilah. Kita sebenarnya dah banyak rugi sebab perkataan malu tu sendiri. Betul. Okay bang. Alright. So saya rasa untuk bisnes saya dapat jawapan. Pengalaman penting, pecahkan malu dan kena bijak untuk atur strategi. Betul. Jangan penat gagal. Jangan penat. Itu proses. Jangan pernah rasa diri tu dalam fasa kegagalan. Tak ada gagal. Tak ada kan. Dalam hidup ni tak pernah gagal. So kita cuba lagi sebenarnya. Cuba lagi belajar daripada situ. Kan. Kalau kita macam sebab tu Arab cakap dalam bisnes, kita perlu bila ada masalah muncul dalam perniagaan kita kena berlapang dada. Betul. Supaya apa? Supaya kita dapat develop dan belajar benda baru dalam perniagaan. Sebab setiap masalah, solusi tu yang sebenarnya ajar kita. Itu yang mahal. Itu yang mahal. Bila kita dah dapat selesaikan, baru kita macam ini je. Tapi bila benda tu berlaku, dia melibatkan kerugian. Yes. Tu kena. Itulah nilai dia. Nilai dia lah. So bang, kita dah tahu pasal bidang content creator ni boleh bagi business and grow dan sebagainya kan. Macam mana pula bang orang yang dapat rezeki jadi as a content creator tapi dia menyimpang? Faham tak?
dia dapat. Macam kita tahu nak jadi content creator ni bukannya senang, nak jadi influencer ni bukannya senang. Tapi bila orang-orang ni dah dapat, dia menggunakan dengan cara yang macam sekarang kita nampak macam-macam isu, hina agama, tarik tudung, tarik ini, tarik itu, buka ini, buka itu. So mungkin abang lah, sebelum kita nak end ni kan, pada pandangan abang Arab sendiri, okay, bagi pendapat Arab, apa yang Arab fikirlah. Sebab once bila Arab jadi influencer, Arab kena satu pemikiran yang untuk Arab, di mana apa pun konten yang kita buat pasti akan memberi impact kepada penonton. Okay, walaupun kita rasa dengan cara konten yang macam ni kita boleh dapat view semata-mata, tapi jangan selfish. Jangan disebabkan dia semata-mata, jangan sebabkan influencer tu sendiri yang nakkan viewer, dia sanggup buat video-video yang melanggar hukum hakam, kan, yang membuatkan anak-anak, sebab dalam TikTok pun contoh macam Arab dalam TikTok. So TikTok ni terdedah kepada budak-budak. So kalau kita buat video-video yang boleh membuatkan budak-budak terikut, benda-benda yang tak senonoh semua. So kenapa kita buat benda tu? Kan tak fikir, jangan berfikir kat kita saja. Ada orang dia jadi as a influencer, dia fikir dia tak yang penting tak apa, konten ni janji dapat duit, janji popular, janji view tinggi, like banyak. Tapi dia tak fikir pun tentang others. Faham. Dia tak fikir pun tentang impact yang dibagi tu. So kadang-kadang benda tu Arab pun sendiri kalau posting pun sebelum post dia akan check betul-betul. And every single angle tu dalam apa yang ada dalam tu akan tengok, mungkin ada benda ke, ada macam benda-benda yang tak elok ke, kita pun tak perasan kan. So benda-benda macam ni kita kena ambil tahu. Kena serius, kena ambil tahu. Hari ni berapa ramai orang yang buat content soft porn. Berapa ramai lagi yang buat konten-konten yang membuka aib orang. Yang mengikut arah sana, yang barat. Mengikut ke arah barat. Berapa ramai hari ni yang meniaga cara barat. Berapa ramai. So benda-benda macam ni jangan, dalam masa yang tak sama dia akan menghakis sedikit demi sedikit. Kesan dia tak nampak hari ni, kesan dia akan mengambil masa ke depan, anak cucu kita. So benda-benda macam ni lah sebenarnya, jangan berfikir untuk diri sendiri dan jangan selfish. And dia orang sentiasa nak normalizekan benda ni. Nak normalize. And dia orang akan like macam kita ni tak terbuka ke? Is it macam faham tak? Bila dia buat macam tu kan, alah relax lah, konten je pun. Sebab tu kita dalam Islam ni, kita tak boleh berfikiran terlalu moden sangat ke depan. Sebab apa? Sebab nanti benda ni jadi macam ni lah. Dia nak normalizekan everything. Benda yang haram pun nak dinormalizekan, benda yang tak elok pun nak dinormalizekan. Tapi sedangkan benda tu kalau dari segi pandangan lain memang betul-betul tak boleh buat. Memang tak boleh lah, terang-terang. Tapi dia meyakinkan diri dia sendiri. Dia yang kata tak ada masalah, view dah banyak ni 1.2 juta. Padahal tak elok video ni, dah banyak report tapi tak nak delete. Tak nak delete. Sayang punya pasal. Sebab tu Arab kata ini adalah golongan-golongan yang selfish. Yang hanya nak dia saja, dia tak kisah pun view ni orang ramai tengok ke apa ke kan. Apa kemudian harinya. Sebab sekarang budak-budak ikut. Apa yang kita buat hari ni budak ikut. So apa perkataan, percakapan, tutur kata, kita punya tindakan kita. So benda tu pun diambil kira juga. Sebab tu macam dalam Arab, dalam TikTok ada 2 karakter. Sebab tu mafia Arab adalah mafia kelakar, bukan mafia yang serius. Perasan benda tu kan. So benda-benda macam ni kita kena fikirkan. Untuk masa depan anak kita punya masyarakat, lapisan masyarakat, insyaAllah. Alright, Abang Arab, ni last question, kita nak tutup dah. Abang Arab orang Melaka? Saya orang Melaka. Pure Melaka. Sama saya, pure sama Melaka. Kita, Alright. Apa saya nak tekan kat sini, minta maaf lah, bukan nak mengata apa. Kita tahu bila kita cakap pasal Melaka, orang akan cakap pasal apa? Words, bad words, blah and blah. Alright. Ada certain influencer yang dikenali sebagai distinct. Kan? Okay, faham. Itu diri. Dia nak menunjukkan like, Melaka dengan Melaka no problem about this. Maksud macam saya borak dengan abang, mungkin kita like macam sebab mungkin depan kamera kita tak bercakap macam tu. Tapi macam mana pula orang yang menunjukkan sisi tu ke dalam kamera dan sekaligus menyebarkan dekat dalam platform. Pandangan abang sendiri sikit mungkin. Bagi Arab, kalau untuk dari segi culture dan juga cara bercakap tu tak menjadi masalah, sebab mungkin tu adalah memang kita origin Melaka yang macam tu kan, terkenal. Tapi kena berjaga-jaga dari segi perkataan-perkataan yang dikeluarkan tu sendiri. Mungkin ada unsur-unsur maki, kan, lucah kan, tapi kita tak sedar berapa ramai tengok. Kan benda-benda macam ni kita nampak remeh tau. Tapi kalau contoh kita dalam satu konten tu kita keluarkan perkataan-perkataan yang tak elok, kan, benda yang tak boleh dicakap sebenarnya pun, tapi disebabkan kita rasa benda tu adalah culture kan, cara dah cakap dah biasa kan, tapi kita tak sedar kalau 1.2 juta orang tengok video tu, adakah dosa kita mengalir?
Uish. Masa kita mengalir kat situ. Free lah. So tak menjadi masalah pun kita sebagai orang Melaka kan, yang main TikTok dalam Melaka ni untuk share. Tapi ingat kan, berjaga juga dari segi tutur kata. Faham. Kena ada batas dia juga. Kena ada batas juga. Kita dikenali dengan kasar, tapi kita tak dikenali dengan maki hamun. Betul. Betul tak? Okey, saya tahu. Saya nak buat quotes tu. Kita mungkin dikenali sebagai kasar, tapi kita tak nak dikenali sebagai biadab. Yes, something like that punya quotes. Dapat quotes. So maksud itulah dia sedikit lah bagi Arab. Sebab kadang Arab nampak juga dalam TikTok ada yang bermaki hamun semua kan. Bukan Arab tak kesian orang lain, ada kesian kat diri dia. Sebab apa? Sebab bila dia sampaikan benda-benda macam tu, dosa mengalir. Dan satu lagi, orang akan pandang orang Melaka orang macam tu. Orang akan pandang macam tu. So boleh, memang bagus. Banyak influencer yang bagus dalam TikTok dalam Melaka ni. Alhamdulillah. Tak adalah kata dia orang tegur tak. Tapi kita nak clearkan umum. Kita nak clearkan perception orang satu lagi kan. Macam tu. Tapi itulah memang terkenal kan Melaka dengan kata-kata bahasa yang kasar kan. Memang culture tu ada. Kita tak nafikan bang kan. Memang ada culture. Memang ada. Our among family pun ada yang cakap macam pure Melaka juga. Memang dahsyat kalau kita dengar. Arab campur Melaka lagi tu sebenarnya dia main tu. Macam mana? Arab campur Melaka. Wah. Oh, dahsyat tu. Lagi kasar sebenarnya. Lagi kasar kan. Lagi kasar. Ya habibi. Ya. Tu sensor banyak sensor lah kan. Tapi apalah, kita cakap pasal umum, macam mana pun jaga-jaga bang kan. Berjaga-jaga sebelum kita post kan. Sebab benda ni kalau budak-budak cakap kan, hari ni kalau kita cakap satu perkataan yang tak elok didengar oleh masyarakat, tapi tiba-tiba anak kita umur belajar 6, belajar 5 kan, balik-balik rumah tiba-tiba dengar perkataan-perkataan ni. Dapat dari mana? TikTok. Siapa? Saya ni sebab tu, bla bla. Sebab tu Arab kalau kat luar, Arab ramai budak-budak. Arab belajar dari sini. Arab ramai budak-budak yang follow Arab. Yang datang kedai bawa bapa tak kenal Arab, tapi datang kedai untuk jumpa Arab nak beli bakhur. So bila Arab tengok benda berlaku tu dalam kehidupan Arab, Arab nampak kat situ, aku ni budak-budak ramai yang follow aku. So aku kalau ditunjukkan kat mak dia, kau follow siapa ni? Ni abang Arab ni kat TikTok. Sekali abang Arab berjoget lah, tak senonoh lah, cakap benda-benda yang tak elok lah. So adakah satu influencer yang bagus untuk mak bapak dia suruh anak dia ikut? Betul lah. Betul tak? So kat situ Arab belajar, aku ni budak-budak ramai follow aku. Aku kena tunjukkan benda yang baik ni untuk diorang. Dalam secara tak langsung kita pun dapat mendidik diri kita juga. Betul. Itu benda yang bagus lah bila Arab dah as a self branding dalam TikTok. Yalah. Kita sebelum saya nak tutup, saya nak kata benda yang tak boleh jangan nak normalize kan. Kita kena back to ourselves. Kalau kita Melayu, kita Islam, kita ada adat, agama, panduan Al-Quran yang kita kena follow. It's not like kita boleh negotiation. Apa yang Allah suruh buat, jangan buat ni, tak boleh nak nego. Boleh ni, nanti Tuhan faham. Bukan member kita bang. Betul. Somehow mungkin ada pemikiran macam ni. Tak apa, aku niat nak macam ni, Allah faham. Wah, sampai tahap macam tu. Sebab kan kita suka meyakinkan diri kita dengan nafsu kita. Untuk kita nafsu suka kita meyakinkan diri kita. Itu pun permainan dia sebenarnya. Permainan syaitan ni rajim ni. Betul. Alright bang. So saya rasa kita dah sampai ke penghujung. Alright. So untuk siapa-siapa yang mungkin nak jadi influencer, mungkin dah banyak kita dah share kan ke dalam ni. Kita just nak minta, bukan nak kata jadi macam mana. Saya ada sedikit kekecewaan bila kita nak cakap benda baik ni bang. Bila kita cakap benda baik, benda pasal agama kan, orang akan like macam jadi ustaz dulu lah baru cakap. Tak nak benda tu sebenarnya. Tak perlu jadi ustaz untuk menyampaikan benda yang baik. Kita tengok apa yang disampaikan, bukan siapa yang menyampaikan. Yes. Kalau macam Arab sendiri lagi kena teruk sampai kena dituduh sebagai penunggang agama, menjual agama. Allahuakbar. So kita sebenarnya balik niat kita. Betul. Balik niat kita. InsyaAllah Allah tahu apa yang kita nak sampaikan. Okey, kita jumpa di video akan datang guys. Terima kasih Abang Arab sekali lagi atas perkongsian. Bagi saya ini padat ni. Orang mungkin dah lepas tengok tu mimpi. Tukarlah nawaitu tu. kita just berkongsi sebenarnya kan. Kita bukan kata kita ni perfect, bukan kata kita ni baik. Kita pun ada buat salah, ada buat cacat celah kita sendiri, but kita always nak jadi yang lebih baik. Itu lebih penting. Alright, insyaAllah kita jumpa di video akan datang guys. See you when I see you. Assalamualaikum. Ciao lu. Bye. Thank you bang.